cerita dan juga artikel berita pasal pasangan selebriti turun naik mahkamah. Bukan setakat pasangan selebriti je. Kita orang yang biasa ni pun masih lagi ada turun naik mahkamah. Bukannya apa, kadang-kadang makan kos yang lain. Lepas tu pula ada yang makan bulan, makan tahun pun ada juga. Dan kadang-kadang macam saya tertanya-tanya dan menjadi persoalan, kenapa tidak si suami dan juga si isteri andai kata dah tak ada kesefahaman ataupun sepakat dekat dalam perhubungan, kita berpisah dalam cara yang mudah. Erti kata lain, pergi dekat mahkamah syariah, terus sign sahaja, ambil masa tak sampai 1 jam pun. Kenapa tak boleh macam tu Dan disebabkan itu, kami bawakan kepada anda dengan topik hangat ini bersama dengan seorang pakar perunding psikologi keluarga iaitu Puan Suzana Ghazali. Apa khabar Kak Su? Alhamdulillah sihat. Yes, topik kita yang hangat ni memang akan menjadi bualan untuk borak bibir merah. Okey. Tetapi kalau anda perhatikan sekarang ini kami berdua sahaja disebabkan sepatutnya kita orang patut ada seorang lagi tetamu iaitu Mimi Haris yang kita undang bersama-sama pada hari ini. Tetapi duka cita dimaklumkan di mana beliau terpaksa ditahan di hospital akibat kandungan dan juga kesihatan beliau yang tidak mengizinkan. But the show must go on. Kita doakan yang terbaik untuk Mimi Haris. Saya tahu anak yang pertama. InsyaAllah yang terbaik kita doakan untuk Mimi Haris, kawan selebriti saya. Jadi sekarang ni kita akan teruskan untuk soalan kepada Kak Su kita. Kak Su, kita tengoklah. Banyak kes yang masa dekat mahkamah syariah ni. Sedangkan hari ni pun ada beberapa orang selebriti juga. Lah dekat mahkamah syariah. Turun naik, fight, patutnya cerai tak. Lepas tu pula nafkah anak, fight. So, mungkin Kak Su sendiri boleh sharekan bersama dengan kami. Kenapa susah sangat nak melepaskan? Adakah ia disebabkan perasaan ego ke? Ataupun mungkin masih lagi ada rasa cinta di bibir hatiku? Baik. Dia kalau ikutkan berdasarkan kepada pengalaman akak kendalikan kes, okey. Memang ada juga, kalau tak melepaskan sini maksudnya untuk cara-cara baik, okey. Memang ada juga suami yang sebenarnya masih sayang. Maksudnya masih lagi ada rasa yang disimpan di hati yang nak lepas tu rasa tak boleh. Hatta pernah ada kes dia lafazkan cerai lepas tu dia menangis. Maksudnya dia memang sayang tu ada lagi tapi mungkin dia fikirkan tak apalah dah isteri aku tak nak. Tapi bila suami yang tak nak lepas ni, okey, satu daripada tadi memang mungkin rasa tu masih ada, sayang tu masih ada, ataupun dia fikir kalau aku lepaskan, mungkin dia tahu aku memang tak nak dekat isteri aku ni. Tapi kalau aku lepaskan nanti anak-anak aku macam mana? Sekarang ni aku jumpa anak aku setiap hari. Tapi kalau lepas ni aku dah tak jumpa setiap hari. Mungkin juga. Dan mungkin juga ada kes memang yang suami sebut dah memang aku tak nak muka engkau. Memang menyampah. Tapi pergi mahkamah tak lepas juga. Kenapa? Ego dia. Kenapa ego dia? Sebab dia fikir aku takkan mudahkan urusan engkau. Kalau aku lepas kau cara mudah, nanti kau pergi nikah lain kan? Aku nak tengok macam mana kau nak teruskan hidup engkau. Pun ada. Sebab ada manusia yang jenis berdengki dan juga berdendam. Dia tak nak orang yang pernah sayang dia hidup bahagia. Sebab kau tak boleh bahagia dengan aku dan kau tak boleh bahagia dengan orang lain. Allah. Mungkin antaranya lah. Susahlah kalau ada manusia ni yang jenis tak nak cara mudah. Yelah, orang dah bagi dah jalan berturap, jalan bertah, sibuk nak juga jalan tanah merah ya. Okey, tetapi kalau mungkinlah ada di antara kalangan wanita yang tengah menyaksikan borak bibir merah mengalami fasa untuk cuba mendapatkan perdamaian bersama dengan si suami iaitu untuk dapatkan cara selamat lah. Cara mudah untuk melepaskan. Contohnya, mungkin tuntut fasah ke, cerai hakam ke, cerai taklik ke, ataupun mungkin ada cara-cara lain yang memastikan bahawa wanita ni kita boleh bercerai dalam fasa yang senang. Baik. Dia sebenarnya kalau ikutkan yang fasa senang adalah tadilah cerai persetujuan bersama. Baik. Pergi ke mahkamah kalau ikutkan di seluruh negeri di Malaysia ni di bawah Seksyen 47. Cerai persetujuan bersama. Okey. Tapi macam tadilah. Dia tak nak, contoh kadang-kadang ada tak apa, you pergi, pergi mahkamah, tak apa juga. Okey, so kalau kata tak boleh, okey, maka tadilah macam yang Fizi sebut tadi, ada taklik, ada fasah, okey, ataupun cerai hakam bermula dengan kes 47 Baik. Cerai hakam bermula dengan kes cerai persetujuan bersama. Ikutkan di seluruh negeri di Malaysia memang ada peruntukan berkaitan dengan cerai hakam, tapi tertakluk kepada budi bicara hakim. Maksudnya, kalau contoh dekat Selangor memang dah wajib. Selangor masa zaman sebelum ni, okey, sekarang ni dah jadi menteri, okey, kita punya pengarah tu, dia mewajibkan kalau contoh katakanlah isteri pergi mahkamah filekan cerai biasa, tapi suami tak setuju, tak cakap banyak dah, terus bubar kepada jawatan kuasa pendamai dan akan lalui sesi kemudian pergi hakam. Tapi negeri lain tak bagi wajib macam dekat Selangor.
Jadinya kalau contoh yang tak wajib kan tiba-tiba hakim kata, suami puan tak nak ni, puan tarik balik kes lah, puan pergilah taklik. Tengoklah pada keadaan. Baik. Kalau kes sesuai untuk taklik, file lah taklik. Kalau tak sesuai, file lah fasah. Dan ikutkan, okey, untuk taklik dengan fasah ni pun, walaupun tersebut tadi yang lebih mudah, okey, tapi nak begitu siap mudah dia pun kalau bawa bicara Fizi, ambil masa paling cepat 9 hingga 10 bulan juga. Lamanya Paling cepat. setahun. Ya, sebab dia akan lalui proses sebutan, bicara, kesaksian, penghujahan. Jadi 9 ke 10 bulan paling cepat. Jadinya jangan duk fikir pergi mahkamah terus selesai. Point dia kena ingat. Walaupun ambil masa 9-10 bulan, tapi kalau kau tak nak tempuh melalui jalan 9-10 bulan tu, kau bayangkan kau nak mengadap lagi hak yang kau tak nak tu. Kan? Lebih baiklah kau pergi, kau tunggu 9 bulan selesai. Daripada alamak lamanya. Memang dah lama. Kau menghadap, selesailah. Naik tu memang naik. Poin satu ya, akak tu sebut kalian akak, okey? Bukan senang nak senang. Kau nak keluar daripada siksaan ke kau nak stay? So kalau kau tahu memang kau nak keluar, lalu kau kena. Kan? Tak kira kalau tanah merah blue kau legedah je. Kemudian kau lepas ke puncak. Baik. Itu poin dia. Tapi 9-10 bulan tu pun makan kos juga Kak Su. Okey. Dia kan, ni minta maaf lah ya. Bukanlah kata nak menutup periuk nasi. Kadang-kadang lagi orang cakap pula kan. Tapi nak beritahu lah. Okey. Bila melibatkan kos, alright, mungkin juga melibatkan peguam. Baik. Okey, cuma nak bagi tahu untuk makluman, okey, di mahkamah syariah tak wajib guna peguam. Dan anda juga boleh dapatkan khidmat Jabatan Bantuan Guaman. Baik. Atau disebut peguam kerajaan. Yang tu bayar RM2 saja. So pergi dapatkanlah bantuan. Ataupun, okey, kena faham juga, ada juga pihak-pihak tertentu, termasuk akak lah kan, okey. Kita menyediakan servis untuk mengajar ke mahkamah. Baik. Anda hanya perlu ada ilmu dan anda boleh pergi ke mahkamah, cakap macam lawyer. Akak dah ada dah klien yang balik-balik keluar kan. Lawyer bekas suami tanya, puan ada ambil part time belajar undang-undang ke? Dia kata, belajar dengan Kak Su je dia kata. So point dia sebenarnya, okey, memang apa benda pun mungkin kos, cuti kerja, tapi kita kena ingat, tak mudah nak mudah. Pilihan satu je, nak hidup bahagia ataupun tak. Kalau kata nak, teruskan, hadap, insyaAllah. Okey, contohlah dalam arti kata lain macam pasangan suami isteri. Mungkin yang menjadi masalahnya adalah si suami. Yang mungkin yang menjadi masalahnya adalah si isteri. Tetapi, andai kata dalam satu situasi menunjukkan bahawa si suami tu yang ada masalah. Dan bila bawa pergi ke pejabat guaman ataupun mahkamah syariah, mula-mula dah bersetuju bersama. Tiba-tiba tak nak lepaskan dan mengatakan bahawa si isteri nusyus. Wajar ataupun tak wajar Kak Su? Okey. Ini yang memang banyak berlaku juga sebenarnya Fizi. Okey. Dia kalau ikutkan, okey. Kalau contoh kata nak cakap je isteri tu nusyus, okey, memang tak boleh diterima. Poin dia, kalau seorang suami nak sebut, nak katakan isteri nusyus, dia mesti pergi ke mahkamah filekan kes. Kalau tak filekan kes, isteri tu belum nusyus. Dan untuk makluman para isteri khususnya, 95% kes sabitan nusyus di mahkamah tidak sabit. Maksudnya suami tu pergi habis duit saja. Habis duit, habis masa kan. Sebab apa? Dah dibuktikan. Kena faham bila kata contoh isteri suami atau bekas suami. Kadang-kadang lepas cerai dia file juga kan. Okey. Filekan untuk sabitan nusyus. Anda sebagai isteri atau bekas isteri boleh lawan kes. Contoh katakanlah suami bagi tahu nusyus kenapa? Saya minta berbulan-bulan ditolak dia tak nak. Kan? Isteri pergi. Saya mengakui Arif, saya tak nak sebab apa? Dia makan, saya kena bayar. Malam-malam dia makan saya, apa cerita contohlah. Baik. Kan? Jadi isteri rasa apa kan? Dah lah aku bagi dia makan, malam-malam makan aku. Betul. Nafkah batin tak bagi, nafkah zahir tak bagi. Lepas tu pula nak segalanya. Habis tu bila itu dibawa dan dibuktikan ada saksi semua, hakim kan tolak kes. Sebab apa? Ikutkan kepada fakta syariah, hukum syariat, suami tadi dah nusyus dulu dah. Jadinya kau dah nusyus, kau nak tunggu dulu isteri kau nusyus. Hakim kita bukannya bodoh. Baik. So ingat, boleh lawan kes. Tapi masih juga ada di antara lelaki ataupun wanita. Sebab kita faham bahawa wanita ni seringkali kita anggapkan ataupun lelaki menganggap bahawa kita adalah golongan yang lemah. Kadang-kadang yang macam kita tak tahu nak berdikari macam mana. Kadang-kadang kita tak tahu nak bermula daripada mana, proses yang macam mana. Dan andai kata jenis lelaki ni pula, jenis yang pandai bercakap. Seolah-olah macam dialah antara suami yang terbaik dan bapa terbaik dekat dalam dunia. Apa seorang wanita perlu lakukan apabila berdepan dengan si suami yang enggan melepaskan dalam situasi seperti ini? Baik.
Memang ini sebenarnya juga persoalan yang ramai klien akak sebut ni. Pak Baik. Su, saya tak pernah bercakap Kak Su. Suami saya pernah bercakap. Akak jadi yang awak cakap dengan akak ni pernah cakap lah. Kita ni lahir-lahir kan, memang daripada mula kecil mak, daddy, kita belajar bercakap. Baik. Kan? Dan macam hari ni akak pun bercakap. Semua orang bercakap. Dan maksudnya semua orang pandai bercakap. Bila boleh bersuara tu pandai bercakap. Baik. Point dia, okey, kena ingat dekat mahkamah syariah, okey, hakim tak tengok siapa pandai bercakap. Baik. Even ada kes lawyer sendiri pun kalah. Walaupun ikutkan lawyer boleh cakap lah kan. Okay. Tapi nak cerita kata, di mahkamah syariah, apa-apa keadaan kes sekalipun mesti dibuktikan. Sebab tu para isteri, okay, kalau contoh katakanlah, okay, kita ambil kira contoh katakanlah kes pukul. Okay, kes pukul. Kalau suami pukul, perkara pertama isteri kena buat report polis. Baik. Okay, report polis, ambil gambar. Kalau gambar tu kesal lebam dekat sini, Fizi, kau jangan ambil lengan saja. Ambil lah satu badan. Ya, tunjuk muka. Nampak lengan lebam, nampak muka. Kan, ini tunjuk lebam. Yang Arif tu tangan saya. Apa bukti tangan saya? Tangan saya lah Arif. Dia tak nampak tangan kau. Kau ambil sengih tu baru nampak muka dengan tangan lebam. Okey, dan perlu juga ada report perubatan. Baik. Dia akan mention, okey, dia apa? Diadu kata pengadu ni ada masalah bergaduh semestinya. So, benda-benda macam tu yang jadikan bukti kes. So, kalaulah kata anda bantu diri anda untuk kes anda sebenarnya membantu hakim untuk tolong anda. Baik. Tapi kalau pergi melalak saya tak nak lah apa semua. Hakim tak ambil kira. Baik. Sebab tu kena ada bukti kes. Suami tak bagi nafkah. Tak payah perlu bukti suami tak bagi nafkah. Macam nak buktikan? Tak boleh. Bila suami tak bagi nafkah, anda hanya perlu buktikan anda yang biaya diri anda. Baik. Tunjuk gaji anda berapa. Bagi list keperluan anda. So suami pak nanti yang akan sebut. Okey, saya bagi nafkah, mana bukti? Tiba-tiba barulah kita menang. Baik. Jadinya pembuktian kes. Apa keadaan pembuktian kes di mahkamah, siapa kes dapat dibuktikan, itu yang menang. Baik. Kahwin susah. Nak berpisah pun susah. Hai. Susah sekarang ni kan kita dekat dalam Borak Pipi Merah bukanlah nak mengajak untuk si isteri berpisah dengan suami. Anda kata kalau anda mengalami masalah sahaja. Okey, diingatkan di mana topik kita pada kali ini adalah kepada mereka semua yang mempunyai masalah dalam hubungan rumah tangga sahaja. Dan ini juga adalah di antara ilmu kepada mereka yang mungkin akan berumah tangga. Bukan untuk mereka yang berbahagia betul. Mereka yang berbahagia, tolong teruskan kebahagiaan anda bersama dengan suami dan juga isteri. Betul, tapi boleh ambil tahu juga. Boleh ajar orang lain. Betul. Anda bahagia, mungkin keliling anda ada masalah, boleh bagi ilmu kat dia. Betul. So, teruskan bersama dengan kita. Okey, sekarang ni kan antara soalan yang mungkin menjadi pertanyaan dah untuk Kak Su kan. Anda kata mahkamah sudah memfasahkan pernikahan. Okey, saya tak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan fasah pernikahan. Alright. Dan anda kata si lelaki ni tak puas hati dan buat rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah. Adakah seolah-olah memberi gambaran bahawa isteri ni dah tak ada peluang untuk diceraikan ataupun berpisah ataupun melepaskan diri daripada siksaan? Silakan. Baik. Dia kalau ikutkan, Kak urai dulu fasah. Baik. Fasah maksudnya pembubaran perkahwinan yang dibuat oleh hakim berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dan dibuktikan. Baik. Mengikut peruntukan Undang Keluarga Islam, di seluruh Malaysia, ada 16 alasan yang isteri boleh guna secara kendiri, maksudnya satu ataupun secara kombinasi, 2, 3 atau 4, bergantung. Okey, contoh yang Kak beritahu suami gagal atau cuai memberikan nafkah 3 bulan atau lebih. Baik. Gagal atau cuai, dua keadaan yang berbeza. Gagal tak bagi nafkah langsung. Cuai bagi tapi tak cukup. Baik. Sebab tu untuk para isteri berhati-hati guna alasan fasah. Akak ada klien dah dia jumpa akak selepas kes diputuskan. Baik. Kes dia hakim tolak. Kenapa tolak? Dia beritahu suami tak bagi nafkah. Tapi Fizi, suami buktikan saya bagi RM50 sebulan yang Arif. Cukup tak cukup? Tak. Tapi hakim bukan kira cukup tak cukup. Hakim ambil kira engkau sebut suami tak bagi nafkah. Baik. Tapi suami buktikan dia bagi RM50. Jadi maksudnya dah berlaku berlawanan lah. Faham. Salah lah. Suami bagi RM50 ke 50 sen pun tak kira sebab kau cakap suami tak bagi langsung. Ya, sebab tu untuk fasah, tolong pastikan alasan itu jelas. Baik. Boleh cari, ni nak beritahu, boleh cari artikel saya 16 alasan fasah bersama Uzana Ghazali, saya uraikan ringkas. Dah detail dalam tu boleh cari. Okay? So, itu antaranya. So, fasah ni, bila dibuktikan, okay, suami mencerai, saya tak setuju ya Arif, saya tak nak ceraikan dia.
Yang Arif kata, isteri kau mohon fasah. Kau setuju ke kau tak setuju bila yang Arif kata kes ini luluslah. Bercerailah. Jadi dia bukan perlu, fasah tak perlu Fasah tak perlu izin suami. Dan termasuk juga katakanlah suami kata, kau pergilah mahkamah, aku takkan pergi. Kalau kes fasah suami tak pergi lagi best. Kenapa lagi best? Sebab contoh katakanlah suami buat saman, dapat saman mahkamah. Suami kata, kau pergilah, aku takkan lepaskan kau. Tak ada masalah sebab fasah tak perlu izin suami yang kata sebut tadi. Fasah mahkamah akan jatuhkan kalau alasan tadi dibuktikan. Contoh tadi kan, suami tak bagi nafkah, suami tak bagi pula. Jadi suami tak boleh nak bela diri dia. Tapi isteri tunjuk. Memang ada kes pukul dengan gambar, report semua. Kemudian nafkah memang isteri tu bekerja semua. Jadi hakim sahkan alasan tu memang boleh diterima dan boleh dibuktikan, maka jatuhlah kes. Hak tu yang tadi, bila suami tak tunjuk, dia pergi ke rayuan. Jadi bila pergi rayuan, poin dia macam ni. Bila rayuan, kes yang sama juga akan dibincangkan balik. Permulaan dia akan beritahu dulu. Beritahu maksudnya suami kena buat hujah dulu untuk orang kata buat rayuan menyatakan yang kes tadi tak boleh diteruskan. Baik. Dan akak pernah ada kes. Bukan kes fasah tapi rayuan untuk kes semakan kes hakam. Baik. Dia beritahu kata dia tak dipanggil ke mahkamah lah apa semua dan akak pula memang simpan segala butiran. Kita buat pengujahan balik lah, akan ditarik balik kes sebab dia tahu dia pun tak boleh bawa. Baik. Poin dia, walaupun dibawa ke rayuan ataupun apa juga keadaannya, kes fakta anda kalau dah dibuktikan tak diisu. Baik. Dan pihak sana pula dia kena lawan balik fakta kes anda. Jadi kalau fasah dah jelas, anda tetap akan dibubarkan perkahwinan. Anda bukan lagi isteri dia. Baik. Jadi kepada anda semua yang tengah tengok Borak Bibir Merah, the point is, kalau Kak Su yang menjadi pembelaan anda, insya-Allah kita akan menang. Semangat. Okey, dia macam ni Kak Su. Okey, kalau macam kita boleh jelaskan lah, saya nak minta penerangan lah. Bermaksud, suami tu tak payah nak lafaz cerai, kita boleh bercerai andai kata dibuktikan dekat mahkamah fasah pernikahan ataupun fasah perkahwinan tersebut oleh mahkamah ataupun hakim sendiri. Ya, akak cerita balik. Tadi kita sebut cerai hakam, taklik, fasah. Baik. Ada satu yang khuluk, tapi khuluk tak bincang lah. Baik. Khuluk, kenapa nak bincang? Khuluk kita bayar kat dia, buat apa nak bagi duit? Tak payah. Macam 3 je. So kalau cerai hakam, akak ulang balik. Cerai hakam bermula dengan cerai persetujuan bersama. Baik. Yang isteri pergi filekan kes dekat mahkamah. Akak ulang tadi, Selangor memang mewajibkan. Suami tak setuju, Kejahatan Kuasa Pendamaian kena pergi hakam. Baik. So kalau contoh isteri katakanlah, contohlah macam kes artis kita tu kan. Kan? So dah pergi-pergi hari tu asal-asalnya tak nak cerai. Dah bawa dah pergi ke hakam. Tiba-tiba dia nak pula cerai. Kemudian tak cerai juga. Dia kalau ikut kan, kalau tidak ada orang kata keputusan baru tak dicerai tadi, dah tercerai dah orang tu. Tapi sebab dia tiba-tiba pula nak baik-baik kan. Dah jadi panjang cerita balik. So point dia, kalau contoh kata masa tu, dia tak bagi offer, okeylah I setuju ceraikan you, contoh kan. Dah tercerai dah si isteri tadi. Sebab hakam berhak menceraikan bila syikak. Syikak maksudnya pergaduhan yang tak jalan damai. Contoh, isteri kata, aku memang tak boleh tengok muka kau. Aku tengok muka kau, ya Allah. Geramnya. Geram semua kan. Rasa macam nak semua kan. Suami ni, I sayang you, sayang semua kan. Jadi, seorang ke utara, seorang ke selatan, nak jumpa kat mana? Jadi, bila benda ni berlaku, itu wujud syikak. Jadi, bila wujud syikak, hakam akan ceraikan bagi pihak suami. Suami tak payah lafaz. Hakam yang akan ambil alih kuasa cerai suami. Itu satu, cerai hakam. Yang kedua, taklik. Taklik pun sama. Kalau ikutkan taklik contoh kita kat Malaysia, banyaknya adalah berkaitan dengan isu nafkah, kemudian isu suami keluar daripada rumah. Kita tengok pada keadaan, tengok curang sebagainya ke? Curang tak ada taklik. Curang tak ada? Curang tak ada. Curang dalam fasah. Kena cari 16 sebab tu. Curang dalam fasah. Dia taklik kalau ikutkan taklik yang sekarang ni memang biasa adalah suami meninggalkan isteri. Baik. 4 bulan atau lebih. Kemudian tak bagi nafkah. Dia bergantung. Ada negeri yang dan tak bagi nafkah atau tak bagi nafkah. Baik. Tapi kan akak nak bagi tahu siapa-siapa yang dekat negeri Terengganu, anda paling best untuk cerai taklik. Kenapa? Negeri lain Fizi, kalau suami meninggalkan isteri selama 4 bulan atau lebih secara rela atau paksaan. Tapi kat Terengganu, kalau suami meninggalkan isteri 4 bulan atau lebih rela atau paksaan, atau kalau isteri meninggalkan suami 4 bulan atau lebih rela atau paksaan. So kalau contoh kat Terengganu, contohlah kan, I cakap je lah, I tak suruh you buat. Contoh you rasa menyampah dah dekat suami kan, keluar dari rumah 4 bulan. Kau baliklah kampung. 4 bulan setelah kau pergi lepas taklik settle. Contoh, I tak suruh buat cakap tu. Tu nak cerita kata taklik yang dekat negeri Terengganu. Baik. Tapi sama juga tak perlu. Contoh suami pergi, saya tak setuju yang Arif. Tapi tuan,
isteri tuan dah keluar 4 bulan lebih dah. Taklik dah berlaku. Aduan dah disabitkan. Tu taklik. So tengok pada taklik perkahwinan anda. Okey. So bukan semua negeri itu Terengganu. Dan kalau fasah tadi dekat sebut 16 alasan. Antaranya suami cuai atau abai nafkah. Poin dia ingat bagi jelas dia. Kemudian suami lazim menyakiti, ini paling banyak. Suami lazim menyakiti atau keluarkan dinaya. Termasuklah bab caci maki, bab suami duk berpoya-poya, suami melanggar hukum syariat, suami guna duit atas isteri. So itu antara yang boleh digunakan untuk fasah. Sama juga suami tak payah sebut, hakim membubarkan. Saya mengisytiharkan pembubaran antara perkahwinan A dengan B secara fasah. Selesai. Wah, contoh lah, banyak pula contoh pertanyaan kita Padahal soalan lain tau dekat dalam borak bibir merah yang producer bagi. Ada je tak, kita tanyakan bagi pihak kawan-kawan kita. Contohnya, kita kahwin dekat Selangor. Macam mana kita nak bubarkan perkahwinan kita dekat Terengganu? Kita pergi Terengganu, boleh? Dia macam ni, macam Kak sebut tadi, siapa-siapa yang duduk dekat Terengganu, yang nikah kat Terengganu. Kau nikah mana? Selangor. Selangor kau tengok talik kau lah. Tak ada yang tu. Tak ada. Tak boleh. Saya bahagia. Alhamdulillah. Saya bahagia. Alhamdulillah. Contoh. Dia tak boleh. Poin dia contoh katakanlah. Okey. Tapi macam ni katakanlah orang tu orang Terengganu. Baik. Nikah kat Terengganu. Baik. Tapi stay dekat Selangor. Boleh? Sebab taklik dia tu taklik kat negeri Terengganu. Baik. Taklik yang dilafaz semasa kat nikah. Poin dia, kau buka surat nikah, kau tengok taklik kau. Layak ke tak layak? Faham. Jadi kepada anda semua yang tengah menyaksikan Borak Bibir Merah, banyak sebenarnya perkongsian yang telah pun diberikan kepada Kak Su kita ni. Tetapi masih juga ada di antara situasi tak nak melepaskan. Okay. Suami tak nak melepaskan, mungkinlah sebab dendam, sebab terlalu sayang, sebab anak-anak dan sebagainya. Okey, apakah di antara satu alasan yang paling kukuh kalau seorang wanita ni ingin melepaskan diri daripada perhubungan tersebut? Contohnya, boleh tak kalau macam kita cakap, bosanlah dengan perkahwinan ni, saya nak pergi cari lelaki lain lah sebab suami saya dah cari perempuan lain. Silakan Kak Su. Baik. Isu dia, takkan ada perkahwinan yang tiba-tiba bosan. Betul tak? Kita kahwin sehari, tiba-tiba bosan dah. Biar betul. Mesti boleh tak kena. Kahwin 10 hari, 10 tahun pun, dia takkan tiba-tiba bosan. Dia mesti ada sebab berangkai pada sebelum tu. Suami mungkin tak layan. Aku ni sakit pening aku. Laki aku tak nak ambil tahu. Orang lain pula. You okay? You sihat? Masa tu hati bukan... kan kenapalah bukan suami aku yang bertanya. Baik. Betul tak? Mulalah beralih arah. Jadinya kalau ini yang berlaku untuk para isteri, kena faham dulu. Bila kita adalah isteri kepada seseorang, anda isteri kepada seseorang, haram bagi anda menyukai ataupun paling tidak menyimpan rasa hati pada lelaki lain. Baik. So, bila suami anda ada masalah, kau settle dulu. Selesai edah, kau pergilah teropong mana-mana lelaki kau nak. Poin dia, macam tadi, kalau bosan, aku sebut tadi, dia takkan bosan tiba-tiba. Dia mesti ada sebab berangkai. Kenapa? Sebab saya je yang bekerja ataupun dia memang bekerja tapi dia tak nak bersungguh-sungguh. Contoh katakanlah anak 4 orang, 5 orang. Okey. Pendapatan keluarga tak berbanyak mana. Baik. Tapi suami ni, aku dah kerja dah. Apa yang ada cukup lah. Isteri tahu keadaan hari ni RM50 sekejap je dah habis. Betul. So isteri kata, tak apa, dia jugalah yang nak kena pergi kerja pejabat, balik buat baking lagi, nego online lagi. Dia pula yang fikir macam-macam. Dan pernah akak ada kes, okey, suami buat laporan ke pejabat agama. Sebab apa? Dia kata isteri tak layan dia, asyik dengan handphone. Bila pejabat agama, isteri jawab balik. Memang tuan, saya asyik dengan handphone. Tapi tuan tengoklah, saya bukan main jantan. Saya buat iklan untuk meniaga sebab suami saya ni kerja suka hati. Kerja pagi, balik petang, rehat, main game. Yang fikir pasal masalah rumah tangga, pembiayaan semua adalah isteri. So isteri akan rasa macam, aku ada suami macam tak ada suami. Baik, aku duduk seorang-seorang. So kalau itu yang berlaku seperti tadi, dia bukan isu bosan sekarang. Tapi rentetan pada situ, so anda tetap ada hak. Baik. Payah sangat kau cari aku. Okey, nasihat daripada Kak Su sendirilah. Lagi-lagi kepada para wanita yang dekat luar sana yang mengalami masalah kes gantung tak bertali. Sebab, yelah kita cakap berkenaan dengan artikel ataupun berita-berita berkaitan dengan selebriti ke ataupun non-selebriti ni memang banyak sangat untuk tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Contohnya macam si A berkahwin 2, seronok dengan bini muda, tapi yang si isteri tua bersama dengan anak yang berduyun-duyun ni biar saja. Dan yang si isteri pertama tu pula tak nak melepaskan yang si suami ni. Jadi nasihat daripada Kak Su sendiri, silakan. Baik, kita nak kena faham perkahwinan hikmahnya adalah untuk bahagia.
Kalau dalam perkahwinan tapi anda rasa sakit hati, anda rasa marah, rasa stres, okey, maka hikmah perkahwinan dah hilang. Baik. Ada orang yang orang kata tetap menyimpan pasangan, okey, sebenarnya untuk dendam. Tapi kena tanya balik, adakah berbaloi dendam anda tersebut? Dan paling penting untuk anda yang ada anak, tanya balik, kalau situasi yang anda alami sekarang dialami oleh anak anda, adakah anda nak suruh anak anda bertahan? Dan kalau contoh anda bertahan dan tiba-tiba dia bagi nasihat ke anak, anak akan fikir, dulu mak aku pun sama, ayah aku pun sama bertahan. Jadi anda dah bagi contoh yang tak baik untuk anak. Kena ingat, apa pun keadaan, cipta bahagia diri anda dulu. Kita nak dalam perkahwinan ada pahala. Satu lagi Fizi, kita kena ingat, bila perkahwinan tu ada pahala, ada tanggungjawab dia. Baik. Bila tanggungjawab tak buat, duk maki, duk kata macam-macam, okey, dahlah Kak bahagia dunia ni payah nak dapat, nanti ke akhirat lagi dah payah. Masya Jadi Allah. cipta bahagia kita, insya-Allah anda boleh bahagiakan orang sekeliling anda. Baik. Jadi dah cukup ke tak 30 minit ni? Saya rasa macam 30 minit tak cukup. Boleh tak kita tambah lagi 3 jam? Sebab topik kita ni macam syok sangat-sangat. Tetapi, andai kata kepada penonton Borak Bibir Merah ingin mendapatkan pandangan dan juga khidmat nasihat daripada Kak Su kita, jangan risau. Anda kena call Kak Su. Jangan WhatsApp. Call Kak Su kita, okey? Di mana beliau adalah di antara, okey, salah seorang yang memang cukup hebat selaku perunding psikologi keluarga. Jadi anda boleh cari saja Puan Suzana Ghazali. Jadi kepada apa-apa pun yang telah pun menonton Borak Bibir Merah, pastikan di mana perhubungan kita sentiasa ada cinta. Sentiasa ada kasih sayang, ada bahagianya sendiri. Barulah kalau kita dah bahagiakan diri kita, kita boleh bahagiakan pasangan kita dan kita bahagiakan anak-anak yang tersayang. Hai, Ishau. Ishau balik ini macam-macam kita nak kena study ya. Jadi kepada anda semua, sampai sini sahaja perbincangan kita dekat dalam siri Borak Bibir Merah. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Su ataupun Puan Suzana Ghazali di atas perkongsian dan juga penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan topik kita. Berkenaan dengan macam mana sebenarnya seorang isteri perlu menjadi isteri yang terbaik dan tahu hak masing-masing bila berdepan dengan suami yang tak boleh pakai. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk follow social media kami. Jangan lupa untuk like, follow dan juga subscribe ke semua platform Sinar Plus. Yang pastikan Borak Bibir Merah akan sentiasa bersama dengan saya, insyaAllah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Kak Susu. Terima kasih. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam Borak Bibir Merah. Assalamualaikum. Cipta bahagia anda.